Assalamualaikum, saya akan memberikan pengenalan kepada kajian kami tentang makanan halal dan baik. Menurut istilah bahasa Arab, makanan diistilahkan sebagai at'imat, iaitu jamak kepada ta'am yang bermaksud merasai sesuatu sama ada manis, pahit, masam, masin dan sebagainya. Manakala menurut Kamus Dewan Makanan, didefinisikan sebagai apa saja yang boleh dimakan seperti nasi, roti dan lain-lain. Makanan juga boleh diertikan sebagai memamah atau mengunyah sesuatu benda yang bukan berbentuk cecair. Secara umumnya, makan pada kebiasaannya ditujukan kepada perbuatan memakan makanan yang berketul, berbiji, berbuku yang boleh dikunyah seperti nasi, roti, buah-buahan dan seumpamanya. Menurut definisi ilmu sains makanan, boleh didefinisikan sebagai apa sahaja sama ada berbecal, cecair atau di antara kedua-duanya yang mempunyai komposisi kimia yang tersendiri, dan apabila dimakan, ia akan menjalankan beberapa tugas seperti menyediakan bahan-bahan untuk tembusaran, memelihara dan membina tisu-tisu badan dan sebagainya. Maka terdapat 3 objektif utama dalam video pembentangan kami, iaitu yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri makanan halal dan baik. Yang kedua, mengkaji kesan makanan halal dan baik kepada tubuh badan manusia. Dan yang ketiga, mengenal pasti mengapa haiwan seperti lembu atau ayam harus disembelih mengikut syariat Islam. Ciri-ciri makanan halal dan baik. Yang pertama, binatang yang tidak diharamkan dalam Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua, binatang yang disembelih dengan nama Allah SWT. Secara dasarnya, semua makanan adalah halal, melainkan yang telah dijelaskan melalui nas atau dalil bahawa makanan tersebut haram. Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, makanan yang halal lagi baik. Surah Al-Baqarah Juzuk 2 ayat 168. Selain itu, ciri-ciri makanan halal dan baik juga adalah tidak memudaratkan kesihatan dan merosakkan akal, serta makanan yang bersih seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Berdasarkan ayat Al-Quran dari surah Al-An'am ayat ke-119, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَّ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Yang bermaksud, mengapa kamu tidak memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharapkan ke atas kamu, melainkan apa yang kamu terpaksa memakannya. Bukti sains daripada Dr. Syahirah berkata, penghasilan makanan, ubah suai genetik, bioteknologi moden, tumbuhan dan penggunaan teknologi seperti stunning dan thoracic sticking untuk membantu pihak pengeluar rumah sembelih. Memandangkan isu ini melibatkan orang Islam, maka kajiannya perlu dirujuk kepada Al-Quran. Oleh itu, makalah ini mempunyai 2 objektif. Pertama, mengenal pasti konsep sains halal, dan kedua, menganalisis ayat-ayat Al-Quran terpilih mengenai epistemologi sains halal. Assalamualaikum. Apakah pula kesan dari sudut jiwa, minda dan fizikal manusia jika memakan makanan halal dan baik? InsyaAllah, saya akan ulas dalam penerangan saya. Antara kesan makanan halal dan baik kepada manusia ialah menjamin kesihatan badan. Itu yang pertama. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lah yang layak baginya. Riwayat At-Tirmizi. Yang kedua pula, memelihara kewarasan akal. Makanan yang haram sama ada daripada bahan yang dicampur najis atau benda bersumberkan punca yang tidak halal, akan mendatangkan 3 bahaya besar kepada pemakannya. Yang pertama, makanan itu akan mempengaruhi jiwa pemakannya sehingga dia lebih gemar membuat kejahatan dan maksiat serta benci kepada kerja-kerja kebajikan dan ketaatan. Yang kedua, doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir,
dia akan mendapat kesiksaan di api neraka Allah pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, menjamin maruah diri. Pemilihan makanan yang bersih dan halal menjadi keutamaan dalam ajaran Islam. Di antara sebab umat Islam perlu memilih makanan halal ialah kerana ia akan menjamin maruah agama supaya diakui yang terbaik dari agama lain. Yang keempat, supaya ibadah mudah diterima Allah. Setiap orang Islam wajib memelihara dan peka terhadap perkara yang halal dalam memilih pemakanannya supaya tidak termasuk bahan yang haram, yang akhirnya akan menjadi darah daging. Bagi daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api nerakalah bahan pembakarnya. Dan yang terakhir adalah dapat membina dan membentuk pribadi mulia. Dengan memakan makanan dan minuman yang halal dan thayyiban dapat membentuk serta memberi kesan yang besar terhadap peribadi dan perwatakan seseorang. Fakta saintifik membuktikan bagi setiap penyembelihan, darah haiwan itu perlu dialir keluar. Ini kerana darah adalah medium terbaik bagi mikroorganisma membiak. Bahagian spinal cord hendaklah dielakkan daripada terpotong ketika sembelihan dilakukan kerana ia akan menyekat aliran darah keluar akibat daripada saluran darah terganggu. Kesan daripada jantung haiwan terhenti secara tiba-tiba. Kajian terbabit jelas membuktikan bahawa penyembelihan menurut kaedah Islam adalah cara yang terbaik, bukan sahaja untuk kebaikan haiwan itu sendiri, tetapi juga memberi manfaat kesihatan kepada manusia. Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah Islam antarabangsa, menyeraikan kepentingan serta kebaikan penyembelihan mengikuti hukum syarak. Kaedah penyembelihan Islam adalah terbaik dan bersih. Ini kerana darah yang menjadi punca pembiakan kuman, bakteria dan toksin yang akan menyebabkan beberapa penyakit dikeluarkan sejurus selepas proses penyembelihan. Selain itu, daging sembelihan kekal segar dalam satu tempoh yang lama. Kajian lain yang dilakukan oleh seluruh dunia juga mendapati hasil penyembelihan Islam, daging menjadi lebih lembut berbanding daging yang tidak disembelih menurut Islam, sebagaimana ujian yang dilakukan ke atas ayam yang disembelih dan ayam yang tidak disembelih. Seterusnya, objektif yang ketiga, iaitu sebab mengapa haiwan seperti lembu atau ayam harus disembelih mengikut syariat Islam. Maksud sembelihan. Sembelihan dalam Islam bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marih dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelihan dari segi bahasa ialah tayyib yang membawa maksud mengelokkan, dan tatmim yang bererti menyempurnakan apa sahaja yang diharuskan dengan kaedah penyembelihan. Hukum sembelihan adalah wajib. Ini kerana binatang ternakan wajib disembelih dengan tujuan dimakan dagingnya. Binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak mengikut syariat, binatang itu disebut sebagai bangkai dan diklasifikasikan sebagai najis, sekaligus menjadikan ianya haram. Rukun sembelihan ada 4. Yang pertama, penyembelih, alat sembelihan, binatang untuk disembelih, keadaan sembelihan seperti tempat atau perbuatan. Terdapat hadis dan dalil mengenai tentang sembelihan, seperti surah Al-An'am ayat 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Ayat tadi bermaksud dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu yang diharamkannya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang melampaui batas. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang kajian sains yang berkait dengan sembelihan secara Islam. Kajian sains yang menunjukkan bahawa kaedah memastikan haiwan yang digunakan oleh Barat dan bukan Islam turut dikatakan menjadi punca kepada penularan wabak penyakit lembu gila daripada haiwan kepada manusia. Kajian ini membuktikan bahawa penyembelihan menurut kaedah Islam adalah cara yang terbaik
bukan sahaja untuk kebaikan haiwan itu, tapi juga kepada manusia dari segi manfaat kesihatan. Seterusnya, saya akan menerangkan juga tentang sebab mengapa haiwan seperti lembu atau ayam harus disembelih mengikut syariat Islam. Sebab mengapa haiwan ternakan seperti lembu, kambing atau ayam wajib disembelih mengikut cara dan syariat Islam mempunyai beberapa faktor. Pertama sekali, kaedah ini dapat mengeluarkan darah dari dalam badan binatang secara keseluruhannya, dan ini dapat membersihkan binatang tersebut sekaligus mencegah dari kewujudan penyakit. Penyembelihan mengikut syariat Islam juga dapat menamatkan hidup binatang dengan cepat, selamat dan tidak menyeksakan, di samping memastikan kualiti daging dalam keadaan yang bersih dan bermutu tinggi. Selain itu, prosedur sembelihan cara Islam juga dapat memberi penghormatan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, sebab mengapa penyembelihan wajib dilakukan mengikut syariat Islam adalah untuk memastikan daging halal dan haram dapat dibezakan oleh masyarakat Islam dan bukan Islam yang memilih untuk memakan daging halal. Setelah kita melihat penerangan daripada para sahabat saya, kita dapat melihat dengan jelas tentang apakah ciri-ciri makanan halal dan baik, apakah kesan makanan halal dan baik, dan mengapakah haiwan seperti kambing dan ayam harus disembelih mengikut syariat Islam. Jelaslah bahawa Islam mempunyai garis panduan dan peraturan dalam semua aspek kehidupan, termasuklah perkara yang berkaitan dengan pemakanan halal dan haram. Semua garis panduan ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan diperincikan dengan pandangan-pandangan ulama dan cendekiawan seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Akhir kata, mudah-mudahan Allah melimpahi kita dengan rezeki yang halal dan baik. Amin amin ya rabbal alamin.